mic itu berfungsi. Siap kan? Ya. Baik, di panel kita yang datang sabar, insyaallah. Di hujung sana, seorang hanya kalau kita lihat kita jauh dah nampak dah pembawaannya dengan ilmu yang ada penuh di dada. Baru saja kembali ke tanah air. Pergi berjalan-jalan, subhanallah. Baru balik ke Kairo dulu, subhanallah. Dia balik lawan kawasan, subhanallah. Ustaz Haji Muhammad bin Abdul Rahman, penolong pegawai sektor pendidikan Islam daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sehat dah. Jadi perjalanan ini okey. Alhamdulillah. Sempat rasik tak? Sempat rasik. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dah dua orang panel yang bakal menjawab persoalan-persoalan kita berkenaan dengan forum yang Ramadan ini bersediakan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi tidak meringankan lagi waktu kita. Kita terus ajukan soalan pertama insya-Allah sebagai pusingan pertama ni. Macam tinju lah pusingan kan. Bagi pusingan pertama ni sudah pastinya panel yang paling tampil lah kita tanya dulu insya-Allah. Ustaz, sebagai pendahuluan mana kita sekarang ni sedang kira-kira kita nak countdown kehadiran bulan Ramadan. Kalau dikirakan tuan-tuan, sekarang dah banyak dah iklan-iklan yang terpampang di kedai-kedai, terutamanya kedai-kedai baju, kedai-kedai supermarket berkenaan dengan Ramadan Karim. Ahlan wa sahlan Ramadan. Seolah-olah macam pasar raya yang nak sambut Ramadan, excited mereka. Kemudian satu lagi, kemunculan Ramadan ini dalam Malaysia kita akan sedar apabila kita buka TV tuan-tuan, ada perempuan yang bisik-bisik dengan kita. Dia sebut perkataan Yusuf Tayyub. Maknanya dia nak Ramadan itu kan. Jadi sebelum kita nak bertemu dengan Ramadan ni Ustaz, saya mohonlah kami di sini mohon pada Ustaz supaya saya dapat kongsikan persediaan dan juga persiapan daripada sudut rohani dan juga jasmani kita bagi kita menyambut dan juga menghidupkan bulan Ramadan bagi tahun ini insya-Allah. Kita bisa 20 tahun, 40 tahun kita hidup adakah Ramadan kita sama saja seperti dulu, tapi kita nak tahu ni lebih baik kan. Jadi untuk itu tuan-tuan, Ustaz kita minta Ustaz tolong berikan pencerahan kepada kami persediaan dan juga persiapan rohani dan jasmani kami. Tafadhal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil 'ilmi ya Allah ya Tuhan kami.
sebagai pelaksana di sekolah. Tetapi kerana dari diri saya ini diupdate oleh orang yang hebat. Jadi kalau saya tak boleh nak bercakap tu, maknanya saya segan ada. Maknanya saya datangkan kedua mana-mana pengajian ceramah saya, itulah sebenarnya dalam keadaan saya bukan tak malu, rasa sedap sikit nak cakap. Tapi malam ni rasa orang tengah kata tuh dah rasa segan, malu apa bercakap. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, soalan yang diberikan oleh tuan pengacara kita, iaitu berkenaan persediaan dan persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Sedia maklum, kita maklum bahawa Ramadan ini bulan berkah, bulan rahmat, bulan yang dikurniakan Allah Ta'ala bermacam-macam kelebihan. Oleh sebab itu datang pada satu hadis Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul 'ibad ma fi Ramadan latamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Kalaulah sekiranya seorang hamba itu tahu betapa hebatnya tawaran promosi yang ditawarkan, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, latamannat, nescaya hamba itu akan bercita-cita mengimpikan umat aku, mengimpikan seluruh satu tahun itu, bulan itu adalah bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang Tuhan kurniakan bermacam-macam. Jadi nak dapatkan bermacam-macam kurniaan Allah Ta'ala itu macam mana? Jadi nak dapatkan itu mesti kita lakukan apa yang dipanggil pemanasan. Pemanasan. Kita kena buat persediaan. Banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ibadat itu ialah perlombaan. Ibadat itu ialah perlombaan. Allah Ta'ala kata fastabiqul khairat, dan hendaklah berlumba-lumba, maka berlumba-lumbalah kamu dalam mengerjakan ibadat dan kebajikan. Tuhan suruh kita berlumba. Maka ibadat itu ialah satu perlombaan. Jadi kalaulah ibadat itu merupakan ibadat itu merupakan perlombaan, jadi musim yang kita akan temui ni, jadi kurang 15 hari lagi ni, ibadat yang kita akan masuk ataupun bulan yang kita akan masuk itu bulan Ramadan, tidak satu bulan yang mana kita boleh umpamakan sebagai satu bulan kerajaan, bulan perayaan untuk kita melakukan ibadat. Isinya ibadat, macam-macam jenis ibadat yang ada di dalamnya, yang mana kalau kita buat Tuhan ganda-ganda. Ramadan itu boleh kita ibaratkan macam apa? Macam kemasukan Olimpik lah. Macam kemasukan Olimpik, tapi Olimpiknya Olimpik takwa. Dapat masuk kemasukan ni berjaya, kita dapat medal, namanya medal takwa, medal takwa. Piala takwa. Jadi bila masuk kemasukan ni, bukan Olimpik, bukan yang paling berprestij di dunia ini, maka yang disertai dalam bukan Olimpik ni mestilah atlet-atlet yang luar biasa, yang datang daripada negara-negara. Lepas pula wakil-wakil negara, bukannya kita, bukan wakil kampung ni, tapi wakil negara, dipilih yang terbaik, masuk ke masyarakat dengan keadaan macam mana? Dengan keadaan, dengan adanya persediaan yang rapi, persediaan yang tinggi. Kalau tak ada, maka sudah pasti tidak ada apa-apa, penuh air, enggak ada apa-apa. Begitulah misalnya contoh sukan apa kita nak masuk, sukan lari, lompat galak, berlangsung bila 3 April. Jadi sebelum nak sampai 3 April tu, tuan-tuan, keadaan kita ni makan tidur, makan tidur. 3 April tanding, ada apa kita dah? Enggak ada apa-apa. Ada apa? Kosong. Sebab apa? Sebab kita tak ada persediaan. Nak jadi juara sama sekali jauh, kerana tidak ada persiapan. Kalah kita. Kita tahu sukan Olimpik ni
disertai dengan orang-orang yang hebat. Jadi itulah perumpamaan. Apabila kita nak masuk bulan Ramadan, kita kena tanya diri kita. Kita ni persediaan kita ni bagaimana? Kita sudah layak ke menjadi ahli apa? Sebagai ahli Quran. Layakkah kita menjadi yang dipanggil sebagai ahli sedekah? Layakkah kita dipanggil ahli puasa? Orang yang rajin berpuasa, melakukan segala perkara yang Tuhan suruh. Kita ni dipanggil ahli tahajud ataupun tidak? Pernah ke kita bertahajud? Semua ni kita kena tanya pada diri sendiri. Kalau bukan kita ni ahli tahajud, bukan ahli sedekah, bukan ahli puasa, kita masuk Ramadan tanpa ada stretching, tanpa ada pemanasan, masuk macam tu saja. Jangan mimpi kita akan mendapat takwa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, supaya kamu dapat takwa. Itulah tiada, itulah medan yang kita akan dapat sekiranya kita berjaya dalam semacam ibadat yang dipanggilkan bulan Ramadan. Kerana apa kita kena ada persediaan? Kerana dalam bulan Ramadan ini cobarannya besar, macam tuan-tuan mesti disebut tadi. Dan bukan masjid saja mempromosi bulan Ramadan tak lama dah. Bulan Ramadan tak lama dah. Dekat skrin tadi pun saya tengok 15 hari lagi nak masuk dalam bulan Ramadan. Di shopping complex-nya ada promosi, di pasarnya ada promosi. Itu belum lagi butik apa? Dipanggil avocado tu apa? Avocado apa lagi? Macam-macam tu pekangan, Siti Khadijah, Siti Fatimah, macam-macam promosinya diberikan, dipanggilkan kepada kita. Banyak kabar yang kita akan jumpa dalam bulan Ramadan. Oleh sebab itu perlu kita ada persediaan. Maka dengan ada persediaan itu, mula 1 Ramadan hinggalah kepada 30 Ramadan, kalau ada grafik tu, dia punya daftar tu naik. Dia tidak boleh menurun. Kena naik dan climaxnya dia 10 akhir bulan pada bulan Ramadan. Ini bukan itu kemuncaknya. Bukannya itu menurun dengan dibidangkan bermacam-macam tawaran daripada manusia. Allah Ta'ala buat tawaran, manusia pun buat tawaran. Itu yang disebutkan kena ada persediaan. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok persediaan para ulama, Al-Imam Al-Mula'i, seorang ulama besar, beliau apabila masuk 1 Sya'ban, beliau akan libur. Atau libur, orang Indonesia kata libur. Apa dia? Bercuti. Tutup kedai. Ini bisnesmen. Tutup kedai 1 Syawal. Kerana apa? Kerana nak menguatkan dirinya dengan amal soleh. Tuan-tuan, seseorang itu imannya semakin mantap, semakin itu tandanya dia menguatkan amal soleh. Maka amal soleh itu perlu dikuatkan lagi. Seperti apa? Sembahyang, puasa, sedekah, bangun malam pada bulan Ramadan. Maka Imam Al-Mula'i dan para ulama salafus salih yang terdahulu bercuti sebulan. Tak macam kita kalau Ustaz Haji yang Hanafi bercuti pergi ke Mesir. Saya bercuti juga kan? Kalau tengok muka saya ni, saya nak tinggal antara 3 sebenarnya. Kerana apa? Kerana saya baru balik daripada main haram. Pergi pulang, tapi kita malu sebenarnya. Katakan masa razak nak hari ini dah janji. Malu sebenarnya. Alhamdulillah, malam ni boleh pakai mask. Kalau saya buka mask ni terkejut, tak sama macam dalam bina kat depan. Tuan-tuan perempuan, oleh sebab tu tuan-tuan perempuan, kita kena lakukan persediaan yang rapi. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, tuan-tuan, nak cerita hebatnya.
Kesan daripada persediaan beliau sebelum bulan Ramadan, beliau dapat khatamkan 1 hari 30 juzuk kan? Itu macam mana tuan-tuan? Kalau kita tak buat persediaan, boleh kita baca Quran 1 Ramadan 3 juzuk, 5 juzuk. Mushaf Quran pun kita lupa kat mana? Kat mana mushaf apa? Nah, saya mana mushaf apa? Tak tahu di mana. Kan? Sebab apa? Lupa. Lama dah tak baca. Oleh sebab tu ada lagi masa ni. Beberapa hari masuk ke dalam gerbang bulan Ramadan, kita cuba sedikit, tak banyak pun, slow-slow, pelan-pelan kayu, supaya nanti kita masuk dalam bulan Ramadan tidak tidur. Semua muslimat dan rahmat Allah. Berapa minit sebenarnya? 10 minit. Ini dah lebih dah 10 minit. Benar? Baik. Sikit perkongsian, iaitu di antara perkara yang boleh kita buat, kita boleh tuliskan perkara sebelum masuk bulan Ramadan ini, ulama-ulama ialah dengan memperbanyakkan doa. Banyakkan doa. Antara doa yang Nabi ajar apabila nak masuk bulan Ramadan ini ialah satu doa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Imam Nabi SAW ajar Allahu Akbar. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama dengan saya. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya Allah, terbitkan kami al-hilal. Hilal adalah bulan, iaitu bulan Ramadan. Terbitkan kami bulan Ramadan dengan bulan Ramadan itu bil amni. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, terbitkan kami bulan Ramadan. Kurniakan kami bulan Ramadan. Kurniakan kami dengan apa? Dengan keamanan dan keimanan. Wassalamati wal Islam, dan keselamatan, kesejahteraan dan Islam. Lima tuhibbu wa taufiqi. Ya Allah, kurniakan kami taufik. Lima tuhibbu tarda. Berikan kami taufik, kekuatan supaya kami dapat mengerjakan segala apa yang Engkau redha. Rabbuna wa rabbukallah. Tuhan kami dan Tuhan Engkau. Amin ya rabbal alamin. Banyakkan doa. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal Islam wat taufiq lima tuhibbu Rabbuna wa rabbukallah. Itu pertama. Yang kedua, tuan-tuan, banyakkan bersyukur kerana kita nak dapat satu kegembiraan yang besar. Tuhan panjangkan umur kita doa supaya dipanjangkan umur, masuk dalam bulan Ramadan, satu kegembiraan, maka perbanyakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyakkan rasa gembira untuk menyambut bulan Ramadan. Yang keempat, tuan-tuan, rancang, plan, buat jadual Quran, baca Quran, jadual bagaimana kita nak menghidupkan malam bersama dengan isteri kita, anak kita dan sebagainya. Dan berazam supaya di dalam bulan Ramadan waktu-waktu yang ada itu tidak kita buang begitu saja, melainkan dengan diisi dengan segala ibadat dan manfaat yang Tuhan redha. Jadi cakap itu saja perkongsian saya untuk kepentingan yang pertama. Saya kena set, saya bercakap bukan seorang, tapi bersama dengan dua orang besar, anak dan diri saya. Terima kasih. Allah Taala. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Yang Besar Ustaz Azizi Hafiz di atas perkongsian dan bagi round yang pertama Ustaz Azizi dengan persediaan. Subhanallah. Sebenarnya kita nak hadapi bulan Ramadan tuan-tuan, memang perlu ada persediaan. Kerana apa? Kerana kita risau dan kita takut tuan-tuan. Apa yang almarhum Ustaz Zulkarnain juga kata. Pertama, mana? Kedua, sedikit. Ketiga, jarang-jarang. Keempat, kadang-kadang. Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Kahwin. Bukan kahwin tuan-tuan. Tapi tarawih juga. Hari pertama tuan-tuan belum.
kepada panel yang kedua, Ustaz Haji Hanafi. Tadi Ustaz Hanafi dah mengabarkan kepada kita bahawa bulan Ramadan ini adalah ibadah yang merupakan satu perlumbaan. Ibadah itu adalah satu perlumbaan, Ustaz. Jadi persediaan dan persiapan menghadapi Ramadan itu telah pun diceritakan oleh Ustaz Azizi sebentar tadi, dikupas dengan cantik, dengan pelbagai kaedahnya, dengan membawa contoh daripada para ulama dan juga para sahabat. Jadi tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ini terlalu banyak ujian-ujian yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Mana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah Ta'ala berfirman, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala kata apa? Adakah manusia menyangka cukup mereka mengatakan aku telah beriman sedangkan mereka belum diuji? Dan kita pasti antara ujian yang maafkan kita lalui dalam bulan Ramadan ini. Jadi mohon Ustaz kongsikan antara cabaran, antara ujian dalam bulan Ramadan dan bentik untuk menyelamatkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Fadhil masykur Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ma tuqita ya Allah, tidak ada ilmu bagi kami illa ma 'allamtana, melainkan apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah Tuhan yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Terima kasih kepada abang saya Ustaz Razak selaku Director Forum pada malam ini. Abang saya daripada Turki Manwa, Fadil Ustaz Azizi Al-Hafiz. Seterusnya saya muliakan seluruh pimpinan masjid di Gambir, seluruh pimpinan masyarakat, kampung, tuan-tuan, muslimat, hadirin hadirat yang berhati Allah sekalian. Balik pada soalan yang dikemukakan oleh Al-Fadhil Ustaz Razak sebentar tadi berkaitan dengan ujian, cabaran dan bagaimana sebenarnya yang sewajarnya kita lakukan. Saya mulakan mukadimah pada persidangan pertama ini dengan mengambil satu ungkapan yang disebut oleh almarhum Dr. Osman Al-Muhammadi, salah seorang daripada tokoh ilmuwan tanah air kita. Dan almarhum Dr. Osman Al-Muhammadi disebutkan Ramadan ini, kata beliau, disebutkan istilahnya itu sebagai spiritual spring, musim bunga kerohanian. Sewajarnya kata beliau, kita ni lihat Ramadan, tunggu Ramadan macam orang nak tunggu musim bunga. Dan istilah Ramadan tadi musim bunga kerohanian. Kita bayangkan kalau pergi satu negara yang waktu itu sedang mengalami musim bunga, daripada sebesar-besar pokok sampai dan rumput dekat padang pun keluarkan bunga. Dikiaskan kepada Ramadan, manusia berlumba-lumba melakukan kebaikan. Yang disebut tadi oleh panel yang pertama, berlumba-lumba kebaikan daripada sebesar-besar perkara. Kita puasa, kita solat fardu dan seumpamanya, sampai perkara yang nampak macam kecil, tapi perkara seperti itu pun kita akan ada nilai dalam Ramadan. Azan maghrib bila nak buka puasa, kita akan sebut dia nak makan kurma belum ni, padahal tak makan kurma pun tak dosa. Tapi kerana benda yang sangat kecil pun kita ambil peran pada bulan Ramadan, ditiaskan kita nak cuba jaga sebaik mungkin. Mudah-mudahan Ramadan kita ini mendapat keberkatan yang tertinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah rezekikan kepada baginda dapat jumpa Ramadan 9 kali, 9 tahun, 9 kali sesi Ramadan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dalam kehidupan baginda. Jadi hari ini bila kita puasa ni 1443 Hijriah, setiap tahun demi setahun kita puasa, dia akan balik kepada 9 tahun, 9 kali pengalaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Sebab itu hadirin sekalian, Nabi jumpa Ramadan 9 kali itu, sebanyak 8 kali, 8 musim Ramadan Nabi sempat mengkhatamkan sekali Al-Quran, tadarus dengan malaikat Jibril alaihissalam, melainkan pada Ramadan yang terakhir, Ramadan Nabi yang ke-9, Nabi dapat khatamkan
Hadirin sekalian, tadi bila pada pertama tadi sebutkan ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan Ramadan. Kalau kita perhatikan 12 bulan yang ada dalam hidup kita ini, dari Muharram sampai pada yang terakhir Zulhijjah, 12 bulan ini cuma satu je bulan yang Allah sebutkan dalam Quran. Bulan itu ialah Ramadan. Satu-satunya nama bulan yang kita jumpa dalam Quran hanya Ramadan. Dan yang Allah sebut, yang kita jumpa dalam Quran Ramadan tu pula, Allah cuma sebut sekali. Dahlah satu bulan lagi yang disebut Ramadan. Bulan lain tak jumpa. Tak ada perkataan Muharram dalam Quran, tak ada Zulhijjah, tak ada Safar dan seumpamanya. Yang ada cuma Ramadan. Itu pun sekali. Dan bila kita baca ayat yang berkaitan dengan puasa itu, benar-benar mengingatkan kita bagaimana sebenarnya yang Allah nakkan kita dibuat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kita ambil paruh dulu tu. Allah kata, wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu semua berpuasa seperti mana orang-orang dulu telah berpuasa. Ibadah kita yang namanya ibadah puasa bukan zaman kita dia puasa, umat Nabi dulu berpuasa. Setiap para Nabi ada syariat yang tersendiri. Kaedah berbeza kita puasa 30 hari dalam bulan Ramadan. Kita tengok cara Allah sampaikan syariat. Kalau contoh kita sembahyang, tak ada pula Allah suruh kita sembahyang, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu solat seperti mana orang dulu solat. Tak ada pula macam itu. Sama juga macam haji, walaupun dulu ada haji. Tak ada ayat yang kata wahai orang beriman pergilah haji seperti mana orang dulu. Tapi bila puasa, Allah datangkan ayat, kamu kena puasa seperti mana orang dulu puasa. Maknanya Allah minta kita kena tengok orang dulu puasa macam mana. Syariat zaman Nabi Daud, syariat Nabi Musa dan marga Nabi-Nabi yang lain. Sebab kita ini meneruskan tradisi umat-umat yang terdahulu. Cuma bezanya kita ini dikurniakan keistimewaan yang Allah tak kurniakan kepada umat-umat yang terdahulu. Kena syukur pada hidup kita ini sebagai umat Nabi SAW. Hidup kita ni kalau ikut lapisan syukur ni tuan-tuan sekalian, dia berganda. Pertama, syukur Allah bagi kita hidup. Nombor satu. Yang kedua, Allah bukan sekadar bagi kita hidup, tapi hidup sebagai manusia. Kalaulah takdir makhluk yang Allah katakan menjadi pokok, takkan ada apa-apa kuasa pun yang boleh mengungkap pokok jadi laut, pokok jadi manusia. Tak mungkin. Pokok-pokoklah sampai dengan. Bukan sekadar kita hidup, bahkan hidup sebagai manusia. Dan syukur yang ketiga, syukur kita hidup sebagai orang beriman. Yang keempat, bukan sekadar beriman, hidup kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin, dituntut bagi kita ini kalau buat satu amalan, kita beribadah, sewajarnya menzahirkan rasa syukur dengan hidup bersyariat dengan syariat Nabi SAW, dengan mendahulukan selawat diikuti dengan doa. Contoh kata beliau dalam Riyadhus Shalihin, masuk masjid ni, kita masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kata beliau, sunnah didahulukan dengan Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kenapa? Sebab kata dia kerana ada Rasulullah lah ada solat di waktu, sebab ada Rasulullah lah kita puasa 30 hari, sebab ada Rasulullah lah kita dapat Quran. Jadi semuanya hidup kita ini bergantung dengan kemuliaan dan keberkatan Nabi kita Muhammad SAW. Sebab tu ada sekalian, bila Allah sebutkan dalam ayat tadi sambungannya, la'allakum tattaqun, moga-moga kamu jadi orang yang bertakwa. Kita sebut moga-moga dengan bahasa Al-Quran yang Allah sebut moga-moga berbeza. Kita baca Quran kan nanti bila ada tadarus, kita tadabbur Quran, kepada kamu puasa, moga-moga kamu bertakwa. Kalau kita sebut moga-moga ni, dia merujuk kepada doa. Ya Allah sakit, moga-moga awak sihat. Maksud kita ni, mudah-mudahan kami doakan awak sihat. Kita jumpa orang nak musafir pergi berjalan, mudah-mudahan awak selamat. Maksud doa kita tu, mudah-mudahan perjalanan itu dengan kita Allah awak selamat. Tapi kalau Allah yang sebut, moga-moga kamu bertakwa, dia tak sama macam kita sebut. Maksud moga-moga kamu bertakwa ni, kata Almarhum Profesor Hamka
la'allakum tattaqun. Kalimah la'allakum itu moga-moga Allah yang beritahu. Apa juga ada kita lihat beberapa ingatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Buat amalan ini dapat apa, buat amalan ini dapat apa. Dia bukan sekadar doa. Kalau kita sebut dari doa, tapi kalau Allah sebut perkara itu suatu kepastian. Sebab tu ada sekalian, bila mereka tadi tanya hal berkaitan dengan cabaran kaitan puasa ni, kita fikir macam ni. Syariat kita ni yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW, dia tak keluar daripada 5 hukum ni. Apa pun yang kita buat, mesti tengok sama ada wajib atau haram atau makruh atau sunat atau harus. 5. Buat daripada kita celik mata sampai kita tidur balik, kita bangun, kita berdiri, baca doa, datang masjid, tolong orang, kita makan, kita tidur. 5 dia. Ni masuk kat wajib, yang ni sunat, yang ni makruh, yang ni harus. 5 dia. Betul sekalian, kalau kita sebut solat 5 waktu wajib. Kalau kita buat benda mungkar, haram. Makan harus. Hukum makan harus. Tapi bila datang Ramadan, yang siangnya kita tak boleh makan, hukum makan itu harus. Ayat ni boleh makan kita pukul 8, pukul 10, pukul 12, 5-6 kali kita boleh makan sehari. Tiba-tiba kita diberikan satu penegasan dari Allah, Ramadan siang tak boleh makan, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kedua kita kalau kat Malaysia kat Johor ni macam tu lah, lebih kurang daripada pukul 5.30, rasanya gitulah, sampailah pukul 7.30, macam tu lah, cepat sikit, lambat sikit. Kalau negara agak terlantar sikit, agak berbeza. Kalau dekat Jordan, saya 4 tahun di Jordan, kita puasa pukul 3.30 dan maghrib. Subuh macam biasa pukul 6, Zuhur pukul 11, Asar pukul 2, bergegas balik rumah pukul 3.30 dan maghrib. Azan maghrib kita buka puasa pukul 5.30 Isyak, pukul 6 subuh selesai tarawih 20 rakaat. Jenuh nak tunggu berita pukul 8, ngantuk bukan main sebab maghrib 3.30. Betul sekalian, kita masa kita berbeza 7.30. Jadi nak cerita tadi, ulama kata kalaulah perkara yang harus kita boleh tinggalkan buat seketika pada siang Ramadan, maka ibadah puasa itu mendidik kita nak beritahu yang haram lagi jauh. Kalau yang harus pun kita boleh tinggalkan buat seketika kerana Allah, apatah lagi benda yang haram lagi jauh. Jadi kalaulah kita sanggup tak makan, kita tak minum, siapa yang kata tak boleh makan, tak boleh minum? Allah kata tak boleh makan. Maka apatah lagi benda yang haram lagi jauh. Tak ada berdusta, tak ada cakap bohong, tak ada mengumpat, tak ada mencuri, lagi jauh. Kalau kita fikir yang harus pun kita tinggalkan, apatah lagi benda yang haram. Sebab itu Nabi SAW agar kita pada 2 perkara. Kenapa nak kena puasa ni? Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan iman dan penuh dengan penelitian. Ihtisaban ini bahasa mudahnya puasa dengan cermat. Kalau kita belanja ni fahamlah cermat bahasa belanja, kita faham. Beli yang perlu, beli jangan membazir. Tapi kalau puasa, cermat dalam puasa, hati-hati kita cakap, hati-hati benda yang kita tengok. Maka ujung dia apa? Nabi kata akan diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Puasa ni Allah nak hapuskan dosa kita. Allah nak bagi kita ni bersih. Allah nak bagi kita ni kalau mati tak ada dosa, mati kita husnul khatimah. Itu tujuan puasa. Sebab itu bila kita lihat dah belajar bulan Ramadan, boleh tinggalkan benda yang harus, apatah lagi benda yang haram. Nabi berikan penegasan apa yang disebut man lam yada' qawla zur falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan kepada kita ni, siapa yang jumpa bulan Ramadan tapi tak boleh tinggalkan dusta, malam yada' qawla zur, dia puasa tapi cakap bohong, cakap orang masih nak menipu lagi, dan apa-apa takut-takut dah terbiasa. Itu semua ni kena jaga, kena pelihara baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita. Kalau puasa pun masih boleh bohong, apa natijah dia? Falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak berhajat, Allah tak ada
sebarang hajat pun nak berikan balasan kerana dia meninggalkan makanan dan minuman. Ibarat bahasa mudahnya, buat penat dia puasa. Kita puasa ni nawaitu samaradin, nawaitu samaradin. Niat kita tu lillah ta'ala. Kenapa puasa ni? Kerana Allah. Tiba-tiba baca hadis, Nabi kata Allah tak berhajat pun nak bagi dia balasan sebab tak makan dan minum. Dan kita kata kenapa dah puasa pagi dan sampai waktu maghrib, kenapa pula tak dapat pahala ni? Nabi kata macam mana nak dapat pahala? Kamu berpuasa tapi tak boleh meninggalkan perkara-perkara yang membawa kepada pendustaan. Kerana itu kita lihat ayat terakhir yang pertama ini, tuan-tuan sekalian, ayat yang Allah ceritakan berkaitan dengan Ramadan sikit di dalam surah Baqarah tu. Ya, cerita tentang hukum, cerita tentang Quran, sebelum cerita hal-hal tentang orang yang boleh tangguh puasa dan seumpamanya. Menariknya dalam Quran, Allah selangkan cerita bab puasa ni. Tengah-tengah kita puasa, tiba-tiba selang dengan satu tajuk. Cerita tentang apa? Doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni qarib, hingga akhir. Tengah-tengah cerita puasa, kewajipan puasa, tiba-tiba Allah ceritakan kalaulah ada orang yang bertanya tentang aku, wahai Muhammad, beritahu aku dekat boleh makbulkan doa-doa kamu semua. Ulama nyatakan sebagai contoh Imam Tabari dalam tafsir dia, sudah sinonim rapat sangat hubungan antara puasa dengan doa. Jadi bila kita puasa, antara yang kita kena banyak buat, di samping baca Quran yang disebutkan tadi Ustaz tadi, di samping baca Quran banyak-banyak, kena doa banyak-banyak. Mudah-mudahan kalau bulan Rajab itu tak makbul bulan Syaban. Kalau bulan Syaban juga tak makbul, kita mengharapkan Ramadan Allah angkat doa kita semua. Dan kita pilih kata bersama yang kata untuk diri saya juga, Ramadan, satu Ramadan tadi, 3 malam 4 kan, kita dah mula tarawih, 4 Ramadan kita berpuasa. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, satu Ramadan ialah waktu pintu langit terbuka menjelang maghrib. Seperti mana malam ucapan 3 hari lepas, Allah buka pintu langit menjelang maghrib, azan maghrib pintu langit terbuka. Ini khas ada 17 malam dalam setahun, yang itu kita kena grab cepat-cepat, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustaz Hafiz. Subhanallah, tabarakallah. Kita menantikan detik-detik dia detik-detik malam malam awal Ramadan di mana pintu langit sedang terbuka. Saya sudah jemput minum dulu. Nanti minum memang tiga minum air masak macam buat selingan ni. Yang orang ni air kebiasaan. Jadi musim masjid yang surau lagi kita sediakan air water. InsyaAllah. Datang dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan berkaitan dengan puasa subhanallah cukup hebat. Cuma kita risau bila Ustaz kata tadi orang ni seolah-olah andai kira ni puasa tak terima kalau macam tu baik tak puasa. Kita risau yang macam tu Ustaz. Dia ambil yang belakang kalau tak diterima baik tak puasa. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Alhamdulillah. Sekali lagi itu luar-luarkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ramai nampaknya. Dikabarkan masjid ini boleh membuatkan 1,500 orang dalam satu masa. Saya lihat pada malam ini lebih kurang 1,000 orang lah, termasuk yang ada di atas jalan sana, yang ada di kedai makan dan juga di paminyak, insyaAllah. Semua mendengar kita punya majlis ilmu kita, insyaAllah. Jadi untuk tahun yang kedua, untuk Ustaz Azizi, Ustaz, bila kita bercerita berkenaan dengan ibadah mana yang Ustaz nak katakan tadi, hukum itu yang waktu ada 5, wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Bila kita cerita tentang solat, natijah yang kita inginkan adalah khusyuk dalam solat. Kemudian Allah Ta'ala juga katakan dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat menekan kamu daripada melakukan perkara yang kecil dan munkar. Itu natijah yang kita inginkan bila kita solat. Begitu juga bila kita berpuasa. Mana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Hanafi tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala sebutkan itu dengan berpuasa mudah-mudahan kamu semua bertakwa. Jadi seperti mana yang Ustaz katakan pada awal pertama tadi Ustaz, sebenarnya Ramadan ini adalah termasuk takwa. Jadi kita nak tahu lagi apa yang dimaksudkan dengan takwa dalam kita berpuasa. Mohon diperjelaskan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala
Seperti mana kalau mereka kata Ustaz kata orang yang bersembahyang natijahnya akan dapat apa? Mencegah diri daripada kemungkaran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara fahsyat dan perkara munkar, perkara kecil dan perkara munkar, perkara-perkara yang Tuhan benci. Jadi nak dapat khusyuk, contoh dalam sembahyang. Kalau kita belajar berkenaan dengan sembahyang, orang Melayu antara kitab yang paling masyhur, orang-orang tua kita belajar. Kalau orang tua kita belajar itu di antaranya kitab apa? Kitab Munyatul Musallim. Kitab Munyatul Musallim merupakan kitab yang bagus sebenarnya, kerana disebutkan falsafah dan tujuan sembahyang. Maksud sembahyang ialah nak lahirkan al-musalli, orang yang sembahyang itu orang yang taat kepada Allah dan jauh daripada perkara-perkara yang Tuhan benci. Begitu juga dengan puasa. Puasa ada tujuan dia, ada maksud dia. Tujuan dan maksud apabila Allah Ta'ala suruh orang itu berpuasa ialah menjadi orang yang bertakwa. Soalnya apakah itu takwa? Takwa itu tuan-tuan, definisinya al-imtithalu li awamirillah, menjunjung segala perintah Allah, wal-ijtinabu an nawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan bahawa takwa itu ialah al-iman bil-tanzil, beriman dengan segala yang Allah Ta'ala turunkan, iaitu yang dibawa oleh baginda Nabi SAW, wal khawfu bil jalil, dan takut kepada Tuhan yang agung, wal qana'atu bil qalil, dan cukup dengan apa yang sedikit, wal isti'dad li yaumil rahim, dan bersedia untuk menghadapi hari kiamat. Ini yang dipanggil takwa. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berpuasa. Tapi orang yang berpuasa macam mana? Maka di sana puasa itu tuan-tuan, dia ada rupa dia. Sebagaimana Syekh Abdullah Al-Fathan disebut, sembahyang itu ada rupa dia, rupa zahir dan rupa batin. Puasa pun ada rupa zahir dan rupa batin. Oleh sebab itu, nak menyatakan, nak menzahirkan rupa puasa yang sebenar, rupa zahir yang sebenar, kita mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan, minum dan sebagainya. Dan yang kedua, yang pertama tadi dipanggil al-muftirah, perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang menghilangkan rupa zahir puasa. Rupa batin puasa pula ialah dipanggil al-muftirah, iaitu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Seperti apa? Melihat perkara yang Tuhan larang, orang-orang dilihat, mulut melihat, mulut tak melihat, mulut bercakap aurat orang, aib manusia pada bulan berpuasa, pada ketika dia berpuasa. Maka adakah orang sedemikian mendapat medal takwa, piala takwa dan menjadi ahli takwa? Jawapan sudah tidak. Tentu tidak dapat. Ketakwaan Sayyidina Umar apabila bercakap menerangkan tentang takwa kepada sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Takwa itu diumpamakan seperti orang yang berjalan pada waktu malam, yang mana jalan itu penuh dengan duri-duri. Maka apa patut dibuat? Mestilah kita berjalan, orang itu berjalan dalam keadaan berhati-hati. Itulah maknanya takwa. Bila kita berpuasa, maksud puasa itu dapat puasa pada rupa zahir, puasa pada rupa batin, maka dapat takwa, ketakwaan. Hati-hati itu, hati-hati kita daripada apa? Maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga. Maksiat ni tuan-tuan, jangan aja berani-berani buat. Dulu kita tak pernah buat, lepas tu buat, kom jangan dekat. Kom dekat. Oleh sebab tu jangan sesekali cuba untuk buat maksiat. Tapi bila buat maksiat, cepat-cepat bertaubat, supaya kita dapat seperti mana ahli sufi mentarifkan,
mendefinisikan takwa daripada huruf takwa. Huruf apa perkataan takwa dalam bahasa Arab? Ta, di buku lagi apa? Wow, ujungnya. Tulis tak ada waktu ni. Tak, wow. Ini kena masuk. Ni kelas pemilihan jauh. Kena buat. Tak mati. Apa dia? Ujungnya ialah sampan tu. Apa dia? Guru panggil sampan tu. Sampan dari kepala. Ya. Tapi bukan ya, tuan-tuan. Pada tulisan ya, tapi sebenarnya alif. Dipanggil alif apa? Alif maksurah. Itu tak sebut takwa. Disebut takwa. Maka ta itu ahli sufi mengisyaratkan apa? Ta itu mengisyaratkan kepada taubat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu bertaubat kembali kepada Allah Ta'ala bila melakukan maksiat. Maksiat ni, dosa ni tuan-tuan ada dua. Dosa kecil, dosa besar. Mesti apabila kita buat satu dosa kecil, cepat-cepat kita kembali kepada Allah Ta'ala. Ada orang tanya saya, ada orang tanya kita, dosa kecil dan dosa besar mana senang Tuhan ampunkan? Mana senang Tuhan ampunkan dosa kecil, dosa besar? Betul. Betul-betul ini payah tak tahu. Kalau kita mengajar, saya dah yang tahu. Dosa yang senang Allah Ta'ala ampun ialah dosa kecil. Tuhan kata innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya segala kebajikan amal baik kita itu akan memadamkan, menghapuskan dosa-dosa. Ulama tafsir kata as-sayyi'at, dosa-dosa itu dosa apa? Dosa kecil lah. Kalau dosa besar, mestilah kita melakukan sungguh-sungguh rasa menyesal, taubat kita, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ahli takwa ni tuan boleh tengok pada diri kita. Adakah kita ni orang yang sering bertaubat? Ahli sufi memberi gambaran bahawa orang yang melakukan satu maksiat, dosa itu perumpamaannya seperti orang yang waras. Orang yang mempunyai akal yang waras apabila kena pada pakaiannya, kena pada tubuhnya, apa dia? Sesuatu kotor ataupun najis, maka orang yang mempunyai akal yang waras, apa dia lakukan? Apa tindakannya? Sudah semestinya cepat-cepat nak bersih, nak cuci supaya kekotoran ataupun najis itu dapat dihilangkan. Begitulah ahli sufi menggambarkan orang hamba Allah Ta'ala yang melakukan dosa maksiat, dia tidak senang untuk lama-lama bertangguh daripada kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala sangat suka kepada orang yang sangat suka bertaubat dan orang-orang yang suka menyucikan diri. Maknanya agama kita ni agama apa? Tentang agama taubat. Agama kita ni agama apa? Agama suci, menyucikan diri kita zahir dan batin. Saya nak beritahu muslimat, terutamanya ahli, terutamanya di sana. Bulan Ramadan bagi orang lelaki mesti mujahadah, mesti kena kerja keras. Kalau kita boleh pikul simen, pakai 3 beg berapa? Nak pikul simen? Pernah satu beg tu je saya. Siang dan malam kita boleh bekerja. Siapa? Buruh kasar. Untuk siapkan projek daripada bos ni. Takkan kita tak boleh masuk bulan Ramadan ini bersungguh-sungguh mujahadah, terutamanya nanti. Kerana bila keluar daripada bulan Ramadan, bukan sahaja dapat takwa kalau kita puasa dengan sebenar-benarnya, bahkan kena ampunkan segala dosa kita, suci daripada segala dosa kosong macam ini. Saya dengar dan juga ada kita macam ini. Orang lelaki ni ayah, orang perempuan tak ada masalah. Apa saya kata itu? Orang perempuan ni dia untung, sebab Tuhan ampunkan segala dosanya apabila dia teka-teki yang kedua. Apa dia? Apabila orang perempuan ibu-ibu melahirkan anak, lahirnya anak
maka ibu juga seperti lahirnya seorang anak, bersih daripada dosa. Ayah. Kalau seorang ibu ada 5 orang anak, maka 5 kali tak datang Allah Ta'ala ampunkan segala dosa. Jadi kena berikan nama dosa yang ada. Salah apa? Sembilan. Apa yang cakap orang perempuan motivasi. Abang baru dengar motivasi Allah Ta'ala ampunkan suatu pemuda. Orang lelaki tidak tahu. Orang lelaki ni kena bersungguh-sungguh sebab kudrat orang lelaki ni tak sama dengan kudrat orang perempuan. Ibu, orang perempuan senang dia masuk syurga. Nabi kata orang perempuan nak masuk syurga 4 perkara. Orang lelaki bukan 4. Jangan perasan 4 ni kita. Apa dia? Pertama, mayang mana? Mayang kuat. Yang kedua, puasa ni. Dah puasa 3 hari. Puasa bulan Ramadan, bukan puasa sunat. Maka kalau isteri kata nak puasa sunat apa tak bagi, jangan tarik muka ibu. Boleh? Sebab puasa Ramadan dah cukup dah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Kan kita hormat. Yang ketiga ialah menjaga kehormatan. Orang lelaki jangan perasan banyak kali dia sebut ni. Bukan orang lelaki ni, orang perempuan dan belakang tu. Jaga kehormatan. Dan yang keempat, ibu-ibu tulis ni. Kalau kalian tulis apa, simpan tak memori, kunci, letak password. Yang keempat ialah satu sekali. 4 ni confirm masuk syurga. Saya pernah saat cakap benda ni, ada orang perempuan nak kata, Ustaz, kalau tak dapat yang keempat, Ustaz, macam mana? Alamak, saya tak nampak lagi, tak nampak, saya boleh Ustaz. Alamak, yang keempat tak dapat, macam mana? Saya boleh masuk syurga tak? Saya pun terfikir, perempuannya dia belum kahwin.